Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, pembekal stocking yang menulis kalimat Allah, minta maaf lagi dan naikkan kain rentang. Berita sepenuhnya, Syarikat Pembekal KK-Mart sekali lagi memohon maaf kerana mengedarkan stocking bertulis kalimat Allah kepada kedai serba neka itu. Kali ini, Zin Jianchang Sdn Bhd menyatakan permohonan itu melalui kain rentang yang dinaikkan di pagar kilang mereka buat Batu Pahat di Johor. Kami dengan ikhlas memohon maaf atas kejadian berkaitan sarung kaki yang memaparkan perkataan sensitif yang tidak disengajakan, tulis mereka. Zin Jianchang juga menyatakan komitmen untuk memastikan sensitiviti masyarakat berbilang agama terjaga, keharmonian terpelihara dan meningkatkan kawalan kualiti produk mereka. Tindakan itu dilakukan selepas bantahan meluas sejak seminggu lalu, termasuk kecaman parti politik dan kemurkaan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar semalam. Polis juga semalam memeriksa 18,000 pasang stocking di sebuah kilang di Johor semalam, tetapi tidak mendedahkan namanya. Sementara itu, Oriental Daily melaporkan terdapat kumpulan NGO mengadakan bantahan di kilang itu semalam yang menuntut penggantungan kain rentang itu. Selain itu, mereka juga mahu pengurusan syarikat merakam permohonan maaf dan menyiarkannya di media sosial. Mereka juga menuntut syarikat menderma untuk kebajikan sekitar Batu Pahat seperti rumah anak yatim dan sekolah agama. Oriental Dairy juga melaporkan operasi kilang itu diberhentikan buat sementara waktu susulan isu keselamatan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang kita harap-harapkan. Yang salah memohon maaf, yang telah melakukan kesalahan tanpa sengaja atau sengaja perlulah melakukan perkara ini. Ini bagi mengelakkan perkara yang lebih besar, lebih buruk akan berlaku. Dan kita di Malaysia harus sama-sama menjaga sensitiviti beragama. Janganlah sampai tersilap lagi sehingga pisang berbuah dua kali pula. Semoga dengan permohonan maaf dan meletakkan kain rentang memohon maaf ini dapat meredakan keadaan Malaysia. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini komen daripada Agong berkait dengan isu stocking kalimat Allah. Baginda amat murka berkaitan dengan isu ini. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim murka dan duka cita. Berhubung isu penjualan stocking tertera kalimat Allah di rangkaian kedai serba neka, Sultan Ibrahim bertitah ketika berangkat ke istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 di Parlimen bulan lalu. Baginda mengingatkan semua lapisan masyarakat menjaga keharmonian negara dan tidak memainkan isu sensitif melibatkan agama, kaum dan raja. Seri Paduka mahu tindakan sekeras-kerasnya diambil terhadap pihak didapati bersalah dalam isu berkenaan berdasarkan siasatan pihak berkuasa. Kalimat Allah itu dipandang sangat tinggi pada sanubari umat Islam. Tambahan pula kita berada di bulan Ramadan. Tidak patutlah timbul perkara yang membangkitkan kemarahan titah baginda. Saya baru sahaja menegur dan mengingatkan akan kepentingan rakyat berbilang bangsa bersatu padu dan menghormati antara satu sama lain. Dalam titah sulung saya di Parlimen, timbul pula perkara ini titah baginda. Sama ada ia disengajakan atau tidak,
sama ada ia diimport atau dikeluarkan di kilang tempatan. Saya mahu penguat kuasa siasat dan ambil tindakan sekeras-kerasnya mengikut lunas undang-undang yang ada, supaya pisang tidak berbuah dua kali. Titahnya kepada Royal Press Office RPO. Sultan Ibrahim bertitah tidak masuk akal sebuah syarikat dengan kaki tangannya terdiri daripada warga negara Malaysia tidak peka dengan perkara sedemikian. Sudah sekian lama kita hidup dalam sebuah negara majmuk. Kesilapan isu agama dan kaum sebegini tidak boleh diterima dan dibenarkan untuk berlaku lagi. Titah Baginda. Agong murkah isu stalking kalimah Allah. Saudara-saudara sekalian, kita berharap dengan teguran dan peringatan tegas daripada Agong ini, kita semua akan lebih berhati-hati terhadap isu 3R. Kita haruslah bekerja sama-sama menjaga kemakmuran dan perpaduan yang sudah lama tercipta, dicipta dan dijaga di negara kita ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Petang ini masih bercakap tentang isu stalking kalimah Allah. Akhirnya Tengku Mahkota Johor buka apa yang beliau nyatakan. Saudara-saudara sekalian, Tengku Mahkota Johor mahu tindakan tegas diambil. Ini akhirnya keputusan daripada TMJ. Pemangku Sultan Johor mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas berhubung isu penjualan stalking dengan tulisan kalimah Allah di cawangan KK Supermart dan Superstore Sendirian Berhad. Tunku Mahkota Ismail bertitah, kalimah Allah adalah kalimah suci yang sangat tinggi di hati umat Islam dan tindakan tegas perlu diambil bagi mengelak kejadian sama berulang. Berkenan isu baru-baru ini, saya menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan tegas mengenai isu berkenan dan memastikan isu seperti ini tidak akan berulang lagi. Isu ini tidak boleh dipandang remeh, Titah Baginda. Saya memandang serius isu ini dan berharap perkara ini tidak mengganggu-gugat keharmonian negara, titahnya di Facebook rasmi hari ini. Susulan kontroversi itu, pengasas KK Supermart, KK Chai, membuat permohonan maaf selain menjelaskan produk tersebut adalah consignment daripada vendor dan pihaknya telah berhubung dengan vendor terbabit untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Pembekal stocking itu, Zin Jian Chang Sendirian Berhad, juga telah memohon maaf berhubung perkara itu dan berkata pihaknya akan lebih berhati-hati dalam proses membawa masuk produk dari luar negara. Namun ia masih hangat diperkatakan. Antara paling lantang bersuara adalah Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang mengatakan permohonan maaf saja tidak mampu menutup buku berhubung kontroversi itu. Semalam, Ketua Polis Negara Razarudin Hussein berkata, pihak KK Supermart akan dipanggil dalam masa terdekat untuk membantu siasatan. Dalam kenyataan berasingan, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, 2 kertas siasatan dibuat selepas pihaknya menerima 42 laporan. Katanya, kes disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan, iaitu atas alasan agama menyebabkan suasana tidak harmoni, perpecahan atau permusuhan, benci membenci atau niat jahat atau memudaratkan perpaduan. Menurutnya, kes juga disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
yaitu penggunaan kemudahan rangkaian yang tidak wajar atau perkhidmatan. Saudara-saudara sekalian, ada komen daripada netizen berkait isu ini. Mereka menyatakan rasa kagum dan berterima kasih kepada TMJ Johor atas kelantangan dan pendirian baginda yang amat luar biasa. Ramai juga yang bersetuju supaya tindakan tegas dikenakan terhadap orang yang bertanggung jawab dalam isu ini. Dan satu perkara lagi yang dikehendaki oleh para netizen ialah orang yang bersalah itu didedahkan, orang yang ada kaitan didedahkan, dan siapa dalang di sebaliknya perlulah dikenakan tindakan dan juga didedahkan dengan tegas, kata mereka lagi. Apa pendapat anda sekalian? Semoga isu ini tidak akan berulang lagi dan isu perkara yang benar-benar sensitif ini dapat dielakkan supaya keharmonian Malaysia dapat dikekalkan seperti kata Tunku Mahkota Ismail, supaya isu berkenan tidak berulang dan tidak akan menyebabkan atau tidak mengganggu gugat keharmonian negara. Baginda memandang serius isu ini dan perkara itu perlu dihentikan segera. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Agong bertitah dan murka. Agong bertitah, saya bukan patung ikut segala kata kehendak menteri, kata Agong. Inilah Agong yang kita idam-idamkan dan impi-impikan, yang mana tegas dan luar biasa. Agong hari ini mengatakan atau bertitah, memberi peringatan bahawa baginda memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara. Sehubungan itu, titah Sri Paduka Baginda, sebaik sahaja selesai tempoh bulan madu, baginda akan melaksanakan cara pemerintahan yang sebenarnya. Saya bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri, kata baginda titah baginda. Kurang dari 2 minggu lagi akan genap 2 bulan saya memegang tampuk ketua negara. Apabila habis tempoh bulan madu ini, saya akan mulakan cara pemerintahan saya yang sebenar. Titah Sultan Ibrahim sempena istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat wilayah persekutuan di Istana Negara hari ini. Sri Paduka bagaimanapun tidak mengulas lanjut. Dalam hantaran di Facebook, Sri Paduka bertitah, pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat itu adalah untuk memberi keiktirafan kepada individu yang telah berjasa, mencurahkan khidmat bakti atau menyumbang kepada wilayah persekutuan. Saya sendiri telah meneliti setiap calon yang disediakan jawatan kuasa pemilihan dan tahun ini saya membuat keputusan. Hanya 36 orang penerima sahaja benar-benar layak untuk dianugerahkan titah Sri Paduka. Sebelum ini, Sultan Ibrahim terkenal dengan sikap tegas semasa pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat semasa negeri Johor. Berbanding dengan negeri-negeri lain, jumlah penerima di Johor lazimnya adalah terlalu kecil dan pengurniaannya hanya dijalankan selepas melakukan saringan dan pemantauan yang ketat bagi memastikan mereka yang terpilih itu benar-benar layak. Sultan Ibrahim melafaz sumpah memegang jawatan yang di Pertuan Agong ke-17 dalam upacara di Istana Negara, Kuala Lumpur pada 31 Januari lalu. Baginda dipilih oleh Raja-Raja Melayu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara pada Oktober lepas bagi tempoh 5 tahun, menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang tamat tempoh pemerintahan baginda. Saudara-saudara sekalian,
isu ini memang mendapat perhatian dan mendapat rating antara tertinggi di Malaysia pada waktu ini. Saudara, apabila Kebawah Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong melafazkan janji bahawa akan memerintah dengan tegas dan akan memerintah mengikut cara baginda, kita sangat gembira. Di samping itu, pengurniaan darjah kebesaran yang terkawal dan juga dengan penapisan yang sangat ketat adalah terbaik. Ini bagi mengelakkan berlakunya pemilihan yang tidak membawa apa-apa faedah, bahkan merosakkan nama baik, pangkat dan darjat tersebut. Jangan pula berlaku lagi penarikan darjat kerana atau pangkat atau kurnia kerana pelanggaran jenayah ataupun orang itu adalah penjenayah. Kerana ada beberapa kali kita mendengar mereka yang mendapat ada pangkat datuk lah, ada pangkat Tan Sri lah dan macam-macam, akhirnya kedapatan pula rasuah, salah laku jenayah yang lain. Dengan ini kita berbangga mempunyai ketua negara seperti Kebawah Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong ini. Baginda tidak takut dengan sesiapa. Sehingga kan Baginda telah mengatakan, saya bukan patung ikut segala kehendak dan segala kata Menteri Kata Agong. Baginda memberikan peringatan bahawa Baginda memikul amanah Raja-Raja Melayu untuk menjaga kepentingan rakyat. Dan Baginda juga bertitah, saya bukan patung untuk disembah atau dijadikan perhiasan dalam majlis atau dipaksa mengikut segala kata dan kehendak menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.